أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurnia dan bekalkan buat kita. Pada malam penuh barakah ini Allah Azza wa Jalla satukan kita di dalam dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita menyambut kegembiraan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap muslimin, iaitu berbuka puasa. Semisal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi mereka yang berpuasa akan dikurniakan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka puasa, dan yang keduanya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menambah lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah kurniakan kepada kita nikmat dapat berbuka puasa bersama-sama, dapat pula kita mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kini Allah Taala satukan kita untuk duduk di atas jalan ketaatan yang kedua, iaitu jalan menuntut ilmu. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali kitab Syarah Hisnul Muslim kita yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah, yang mana pada pertemuan yang lepas telah kita membicarakan pada tajuk yang ke-43, iaitu doa orang yang menghadapi perkara sulit. Dalam hidup ini setiap orang pasti akan diuji, dan telah kita nyatakan dalam ramai-ramai manusia orang yang paling banyak diuji adalah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Thummal amthal fal amthal, diikuti dengan orang-orang baik dan diikuti oleh orang soleh selepas daripada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Nabi tinggalkan kepada kita satu doa yang ada di kalangan kita hanya menyatakan ada apa dengan doa. Sedangkan kalau kita sedia maklum, kita baca sahaja dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Pada muka surat 28, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Minta maaf, 186. Dan tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kita selaku manusia ini, selaku hamba Allah Azza wa Jal, kerap mengeluh, dan bentuk keluhan yang paling baik adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluh pada manusia, bukan keluh dekat Facebook, bukan keluh dekat media sosial, dan itulah yang dibuat oleh ramai orang hari ini. Cukuplah hari ni kalau kita tengok dekat satu post dekat Facebook tu kan, ada satu page yang orang kata mengarut lah. Page apa nama dia? KRT kisah rumah tangga tu kan. Kalau baca kisah-kisah kat dalam tu nampak macam meleret-leret lah, ataupun mengarut sangat, cerita yang bukan-bukan. Tapi tak mustahil hal-hal yang disebutkan ada dekat dalam dunia nyata. Macam baru ni saya dengan Wan bertemu dengan salah seorang teman. Kami pun terkejut disebabkan kisah yang macam tak logik, tapi disampaikan sendiri oleh fulan tersebut, yang mana menyatakan di antara ahli keluarganya ada yang melakukan maksiat itu dan juga maksiat ini. Kita kalau dengar tu macam, betul ke tak betul ini? Hang cerita buruk pasal family hang ni kan? Dan benda buruk yang dilakukan itu sangat aib, sangat-sangat aib. Dan kalau kita kata kisah tu juga masuk dalam KRT, pasti akan ada orang macam, ya je kot cerita ni reka-reka nak naikkan rating je ni. La. Sebab itu hadirin hadirat
sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang terbaik untuk menjinakkan hati, cara yang terbaik untuk melembutkan hati adalah dengan mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi yang telah kita baca pada pertemuan yang lepas, iaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah Ta'ala senantiasa permudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pada tajuk ataupun poin yang ke-44, iaitu doa dan apa yang harus dilakukan oleh para pelaku maksiat. Allahu Akbar. Bila disebutkan oleh para pelaku maksiat, sebenarnya kita tak boleh nak sangka diri kita ni maha baik. Untuk keseluruhan maha-maha ni semuanya balik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hatta sedar ataupun tak sedar, habis sahaja daripada solat fardu, Nabi SAW isyaratkan ke atas kita untuk terus beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW nak didik kita, walaupun kita baru sahaja melakukan kebaikan, amal saleh, jangan pernah rasa kita paling bagus. Benda-benda ini selalu saya pesan untuk ahli surau dan juga ahli masjid. Di kalangan mereka ada yang baru sahaja keluar daripada masjid, nampak satu kumpulan sedang duduk di kedai kopi di tepian jalan, maka mereka pun berkata, apalah dia orang ni duduk kat kedai kopi, apa lagi yang ni lepak kat tepi jalan, kan lebih baik kalau dia orang masuk dengan ceramah bersama-sama dengan kita. Kita takut urusan tersebut saat kita bawa balik pada Allah, amalan-amalan dengan kuliah, mengaji, dengan tazkirah ni, sampai di hadapan Allah, faj'alnahu haba'an manthura, kami jadikan ianya tak ubah sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Rugi, maha rugi. Baik, jadi pada tajuk ini kita akan masuk kepada zikir ataupun hadis yang ke-140. Okey, Nabi SAW nyatakan, ma min 'abdin yuznibu dhanba fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Di sini Nabi SAW nak cerita kepada kita hakikat insan yang tak pernah tergelincir buat salah. Nama manusia saja mesti buat salah dan juga silap. Cumanya yang bagus sekali dalam hadis ini, Nabi SAW siap nampak akan cara keluar daripada masalah tersebut, maksiat yang kita duk persembahkan pada Allah Ta'ala tersebut. Apa kata baginda SAW? Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, lalu dia bersuci dengan baik, kemudian bangkit melakukan salat 2 rakaat, setelah itu memohon ampunan kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di sini walaupun tak dinyatakan solat apa, tapi sebahagian menyatakan inilah solat sunat taubat. Menerusi hadis ini, sebahagian menyatakan inilah yang dinamakan sebagai solat sunat taubat yang tak perlu dilafazkan. Sahaja aku semayang sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala, tak perlu. Menerusi hadis ini jelas Nabi SAW nyatakan tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa, kemudian dia mengambil wuduk dengan jalan yang paling baik, fayuhsinut tuhur. Ada di kalangan kita saat ambil wuduk, kadang-kadang dia terlalu membazir, terlalu boros, dia buka pilih air tu macam nak mandi, nak bagi banjir kawasan tu. Sebahagian pula buka terlalu kecil sampai orang yang di belakang pun menanti terlalu lama. Sebab tu kita kena duduk di pertengahan. Buka tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Yang utamanya Nabi SAW suruh kita ambil wuduk dengan sempurna. Kalau kata muka ni basuh sungguh-sungguh, siapa yang ada janggut, maka dia kena menyela-nyela janggutnya, kan? Basah-basahkan, sikatkan. Kemudian kalau basuh tangan tu biar betul-betul sampai marafiq, kat siku. Kemudian kalau basuh kepala pula, kita dah tahu dah, bukan setakat sentuh-sentuh jambul kita sahaja, tapi yang terbaiknya ikut macam sunnah, 1, 2, 3, terus masuk dekat dalam telinga dan diikuti dengan basuh kaki dengan sempurna. Pun begitu Nabi isyaratkan saat membasuh jari jemari kita, baik tangan dan juga kaki, Nabi suruh kita buat apa? Apa istilah nak sebut ni? Tak dengar? Menyela. Oh ya, menyela, macam mencela je bukan? Menyela. Kita memasukkan air di celah-celah jari. Senang faham sikit. So kita masuk sungguh-sungguh supaya tidak terlalu cepat. Sebahagian orang dia buka pilih, dia hanya sapu kaki dia lagu tu sahaja tanpa dia gosok-gosok. Tak, kita buat dengan keadaan yang paling sempurna. Sebab mengambil wuduk dengan kondisi paling sempurna ni juga merupakan tanda di hari akhirat kelak Nabi SAW nak kenal umat dia, kan? Jadi kalau kita ambil main-main yang yuk, takut tanda tersebut tak keluar.
menjelang hari kiamat kelak. Baik, itu yang pertama. Thumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia bangun, dia bingkas, dia bangun, terus saja dia dirikan solat 2 rakaat dan tak dinamakan solat apa? Cuma Nabi jelaskan kepada kita saat solat ini didirikan oleh hamba tersebut, dia telah pun melakukan dosa. So kita anggar dia adalah salat sunat taubat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ghafarallahu lah. Pasti Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang merekodkan hadis ini, yang menceritakan kepada kita adalah sahabat paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Nabi kata, "Wahai Rasulullah, dalam ramai-ramai manusia siapa paling kau sayang?" Nabi jawab apa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lelaki ni pun berkata, tak, aku nak tahu daripada lelaki. Maka dijawab oleh baginda Abuha, bapaknya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya, "Wahai Rasul, antara aku dengan Abu Bakar, siapa lagi engkau sayang? Siapa lagi tinggi darajat?" Maka Nabi kata, siapa? Abu Bakar. "Antara aku dengan Umar, siapa lagi tinggi? Yang kau cinta dan tinggi kelebihannya?" Nabi kata Umar. "Antara aku dengan Uthman, siapa?" Nabi kata Uthman. Jadi kawan tu pun berkata, aku hampir-hampir menyesal bertanya soalan tersebut. Sebab aku risau kalau nama aku tu aku letak 30 orang, silat-silat nombor 30 tu pun bukan nama aku lagi ya. Contoh. So nak bagi tahu dekat sini, inilah sifat jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya. Dan saat kita juga sedar kita ni adalah pendosa, semisal yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam pasti melakukan salah dan silap, dan sebaik-baik mereka adalah mereka yang segera bertaubat. So ada di kalangan kita dia macam blur. Oh, memanglah aku dah buat salah tu, memanglah aku dah tipu orang ni, memanglah aku dah tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana konsep nak bertaubat ni? Macam mana? Sebahagian ustaz dia kata kau kena banyak istighfar. So dia pun istighfar, tapi dia tak nampak gaya. Cakap-cakapnya tak jadilah. Pasal sebelum ni kalau aku nak buat sesuatu, aku mesti melaksanakan. Kan? Kalau aku nak sesuatu, aku mesti buat. Tapi kali ni kalau hanya cakap je, tak jadi. So dekat sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah didik kita. Kalau kita rasa cakap-cakap tu pun rasa tak puas lagi, nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah kita pergi ambil wuduk sungguh-sungguh, kemudian kita hadap kiblat, kita berdiri, kita pun angkat takbir pada Allah Taala. Dalam sujud kita Nabi kata apa? Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa saat itu. Okey, time sujud pun kita doa minta ampun sungguh-sungguh pada Allah Taala. Dan waktu yang berikutnya, mustajab doa waktu bila baik? Sebelum bagi salam. Waktu kita dah fil alamin innaka hamidum majid. Kita dah pernah belajar dah dulu kan zikir-zikir sebelum bagi salam tu. Okey. So antara zikir sebelum bagi salam yang paling mudah, apa yang paling mudah, Wan? Kalau dalam Hisnul Muslim ni, hak paling pendek, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Hak tu. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya baca hadis ini yang baru kita baca sebentar tadi direkodkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya kita tahu ataupun tak tahu, sedar ataupun tak sedar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar cakap dekat baginda sallallahu alaihi wasallam, "Allimni ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasul, tolong ajarkan kepada aku satu doa yang boleh aku baca dekat dalam solat aku. Dan doa ini juga dimasukkan sebelum bagi salam. Apa doa tersebut? Syah tahu tak? Tak tahu? Umi tahu tak? Sorok muka belakang langsir pun main teka je. Okey, doa tersebut adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Tahu tak doa tu? Kita dah pernah baca dah. Hijazi ingat tak doa tu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. So doa tu dia sedikit panjang lah.
Tak apa bhai, nanti kita share. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku zulman kathira, dengan kezaliman yang sangat-sangat banyak. Faghfirli, ampunkanlah aku dengan apa? Maghfiratan min indik, yang ada pada engkau. Ampunilah aku dengan keampunan yang ada pada engkau. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant, sebab dalam hidup ni, dalam dunia ni, tak ada sesiapa yang mampu mengampunkan dosa orang lain kecuali engkau. Warhamni, kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya apa? Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang ataupun mengasihani. Baik, so dekat situ kita dapat tahu antara waktu yang sangat mustajab berdoa bukan semata-mata lepas daripada solat kita tadah tangan, tapi sebenarnya dalam posisi solat itu sendiri ada keutamaan kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik saja nak timbulkan isu, kalau kita dah sedia maklum, Hijazi, Syahir, Abu Talha mungkin dah tahu dah benda ni. Kita baca Quran memang dituntut dekat dalam solat, betul? Tapi saat rukuk dengan sujud boleh tak baca Quran? Tengah rukuk, tengah sujud, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbik, boleh tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya kami dilarang untuk membacakan ayat Al-Quran dekat dalam rukuk dan juga dalam sujud. Tapi isunya, kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ayat Quran ke bukan ayat Quran? Kenapa dibolehkan time sujud? Sebab dia adalah doa dan dia bukan apa? Bukan tilawah. Sebab kita bukan nak baca Quran dekat dalam sujud kita nak baca doa. Maka bolehlah kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Boleh nak baca. Jadi kalau ni saya saja lagi nak sembang, kalau kita solat jamaah, kita tahu keutamaan sujud dan juga keutamaan baca doa sebelum bagi salam. Tiba-tiba imam kita bagi order Allahu Akbar, duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat akhir. Adakah kita dituntut untuk sujud lama ataupun ikut imam? Kena ikut imam. Kenapa juga kita sebut benda ni? Kerana kita perasan di surau-surau, di masjid-masjid, orang yang tak belajar berkenaan dengan sunnah, maka dia anggarkan sujud dia yang lebih lama berbanding imam tadi lebih baik. Sampai-sampai kita risau, ada perasaan ujub dalam diri ataupun sedikit sombong, takabur. Dia kata, awak lah depa ni semua sujud sekejap, cuba tengok aku sujud lama sikit. Tapi point sujud lama ni, waktu bila yang terbaik nak buat baik? Solat tahajud. Okey, dia betul juga jawapan tu. Cumanya kita nak bagi tahu, lebih utamanya kita semayang sendiri-sendiri. Bukan maksudnya bukan hanya tahajud lah. Kalau kita buat duha ke, kita buat ba'diyah ke, kita buat qabliyah ke kan, kita sujud lama-lama doa, okey je. Tapi kalau semayang belakang imam, cukuplah hadis Nabi bagi tahu, innama ju'ilal imama liyu'tamma bihi salatan, idza kabbara kabbaru, idza ammana ammanu, idza raka'a raka'u, idza sajjada sajjadu, idza sallama sallamu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya dilantik seorang imam untuk menjadi ikutan oleh orang ramai. Kalau dia angkat takbir, kamu pun angkat takbir. Kalau dia sebut amin, kamu pun sebut amin. Sampai tara tu jangan mendahului imam. Kadang-kadang kita baru waladdallin, yang belakang dah amin, imam tak sebut lagi. So kalau kita belajar, kita sebut dengan imam. Imam sebut kita pun amin. Idza raka'a, kalau imam rukuk kamu rukuk, kalau imam sujud kamu sujud, kalau imam bagi salam kamu pun bagi salam. Baik, kita patah balik kepada hadis yang kita bacakan tadi. Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yastaghfirullah, yakni untuk dosa tersebut. Maksudnya dalam solat tadi itu, ataupun lepas dia bagi salam, dia tadah saja tangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahir, Hijazi, apa etika berdoa yang terbaik? Tanya ni bukan nak ni, tak betul-betul saja nak sembang. Macam mana cara berdoa yang terbaik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah lepas kita bagi salam tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, relax sekejap, istighfar sekejap,
Ya Allah, ya Tuhan aku banyak dosa kepada Engkau. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka-Mu. Ya Allah. So, macam mana etika yang terbaik, Syahid? Alhamdulillah. Yang pertama, puji dan puja Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Nombor dua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga, barulah meminta apa yang kita nak minta. Masya Allah. Sebab tu kena mulazamah dengan orang macam Syahid ni. Masya Allah kan? Kadang-kadang ustaz-ustaz pun tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab dia tak mulazamah dengan majlis ilmu. Tapi orang yang mulazamah dengan majlis ilmu ni, jangan pandang rendah, jangan pandang remeh. Kadang-kadang mereka lebih cekang dalil-dalil, ingatan, ilmu-ilmu yang ada, sebab mereka mulazamah. Sebab tu kita kena minta hari-hari dengan Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Siapa pun kita, jangan pandang rendah kat orang. Kita kena selalu minta kat Allah supaya dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Baik, jadi etika nak berdoa ni macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita ni, idza shalla ahadakum falyabda bitamjidi rabbah was-sana'u alaih. Hendaklah falyabda bitamjidi rabbuh, hendaklah dia mula-mula sekali dia puji dan puja Allah Subhanahu wa taala, kemudian disambung dengan puji-puja kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia selawat dekat aku. Thumma yusallu alayya. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Lepas tu dia nak minta apa, kata Nabi, mintalah. Samalah macam kita, kalau kita sedar kita ni buat dosa, waktu kita bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, air mata dah basah dekat baju ni kan. Kemudian kita pun tadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena puji dulu Allah Taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kemudian kita selawat dulu kat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kita pun barulah minta-minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian kalau lah ada di kalangan kita kata, ustaz, kalau saya start memang puji Allah, lepas tu saya minta dulu, baru saya tutup dengan selawat, boleh ke tak boleh? Boleh tak, kan? Syah, boleh tak? Kita puji dulu, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tak macam tu, baik? Kalau ikut Nabi tadi, Nabi kata apa? Puji, selawat, minta. Tapi soalan yang saya tanya, boleh tak kita puji Allah Ta'ala, doa, baru selawat? Syahir, macam mana? Jazih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sesungguhnya doa-doa kita senantiasa tergantung sampai kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia akan menembus langit. Jadi isunya boleh kita puji, kita doa, kita selawat. Okey, sebab ada dalil, dua-duanya ada penguat masing-masing. Yang utamanya doa, yang salahnya tak berdoa. Tapi kalau nak berdoa ni, pasti kena jaga dia punya adab-adabnya. Dan itu yang kita sebutkan tadi, bukan setakat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah semata-mata, tapi jaga betul-betul adab-adabnya. Baik, kemudian maksud istighfar itu adalah taubat dengan penuh penyesalan dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Baik, saya potong. Di akhir hadis disebutkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Surah Ali Imran ayat 135. Allah kata, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya diri mereka sendiri, mereka terus ingat Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri manusia yang terbaik, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatkan setiap di kalangan kita mesti buat salah dan juga silap. Dan orang yang terbaik ketika dia tahu dia buat salah, cepat-cepat dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka terus pohon keampunan daripada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Di sini Allah Taala tanya, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Cuma syaratnya Allah Taala bagi tahu, walam yusirru ala ma fa'alu. Maksud dia apa, wai? Jangan buat lagi. So itu yang sebenar-benar dipanggil taubat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui.
Kemudian Allah Ta'ala kata pada ayat 136, mereka itu balasannya adalah ampunan daripada Tuhan mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Baik, jadi di sini dalam kehidupan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok adalah amalan. Dari sudut amalan pula yang Allah Taala nak tengok yang berkualiti, bukan tengok siapa yang banyak. Kita kena faham. Sebab itu kalau ada orang dia duduk saja kemudian dia kata, saya bukan tak mau kerja ustaz, tapi saya yakin kejap lagi ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Saya sedang bertawakal ni. Subhanallah. Tu tawakal apa dipanggil? Tawakal fasid. Tawakal yang rosak. Tak betul. Kok mana pun dalam hidup ni, tengok ni, kalau pendosa pun Allah Ta'ala suruh buat kerja, apa kerja tersebut kan? Minta ampun, kena taubat. Apatah lagi kita ni dalam kehidupan nak dapatkan nasi, nak dapatkan juadah buka puasa, nak dapatkan minuman, kena usaha, nak dapat gaji, kena usaha. Ni Allah Ta'ala kata, kita waktu buat kerja sampai dapat gaji tu, kita punya happy tu, kita kata Allah nikmatnya bergaji. Betul tak kan? Hatta orang yang kalau dia sedar dia buat salah, kemudian dia minta ampun pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala confirm ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala kata, wa ni'ma ajrul amilin. Orang yang beramal tadi dia akan rasa, ush, tak sia-sia aku bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak sia-sia aku datang majlis ilmu, tak sia-sia aku berjemaah dengan teman-teman aku. Jadi dekat sini kita nak kena faham satu konsep, satu keadaan. Untuk dapatkan yang namanya buah-buah kemanisan, kena ada usaha. Tak boleh berserah semata-mata, tak boleh redha, tak boleh pasrah semata-mata. Apa nak jadi, jadilah ustaz. Kadang-kadang di akhir-akhir zaman ni kita tengok ada orang-orang dia melawak pun tak kena tempat. Kubur lain-lain kan. Kau buat kerja kau, jangan sibuk tepi kain aku, nanti kalau kita mati pun kubur lain-lain. Semua ucapan-ucapan ni nampak macam pasrah yang fasid lah. Dia punya berserah tu tak betul konsep dia. Tak. Sebabnya hakikat insan ni ketika dia buat salah, dia tahu dia kena kembali kepada zat yang maha pengampun. Dan cara nak kembali tu kadang-kadang kena cari guru yang betul. Selalu kita pesan. Sebab kalau kita jumpa dengan orang yang salah, itu yang kata tak apa, jangan risau, pasti ada jalan keluar. Macam mana? Bayar saja. Jadi saya doakan dekat Allah SWT. Tak jumpa orang macam tu. Ada pula, jangan risau, kalau rasa otak tu benak sangat, minum air ni yang telah dibacakan 22 juzuk. Ada ya kan? Bayar je air ni kan. Makan je kismis pandai ni, InsyaAllah pandai. So tak jadi lagu tu. Dia kena kok mana pun usaha dapatkan ilmu, jumpa guru yang mursyid, murabbi yang betul. Fa insyaAllah dia akan kembalikan kita ke jalan ini. Saya rasa hati saya tak lapang lah Ustaz. Saya rasa saya dah buat baik dengan mak ayah saya, tetap juga dia tak mau terima saya Ustaz. Macam mana nak bikin ni? Mana-mana hamba yang buat dosa, pergi ambil wuduk sempurna. Ustaz saya dah ambil wuduk dah. Sempurna ke tak? Saya rasa dah habis sempurna dah. Baca bismillah tak tadi sebelum ambil wuduk? Tak baca lah pula Ustaz. Nabi kata apa? Barang siapa yang berwuduk tanpa bismillah, dia tak berwuduk. So kena hati-hati juga. Jangan main ambil. La wudu'a liman lam yaqra'u bismillah. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wuduk bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. So at least kita nak jaga kesempurnaan itu pun, once kita buka saja kepala pipe tu dah baca bismillah, ataupun buka bismillah. Barulah kita kena yakinkan kita dah sampai basuh ni, kepala kita dah basuh, kaki kita dah basuh. Kemudian yang kedua Nabi ajar, sallu raka'atain, buat 2 rakaat. Allahu Akbar. Kemudian nak baca apa? Baik, dalam takbir yang pertama ada bacaan tertentu aja. Taklah ni saya saja nak sentuh lah, kok teringat. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita mulakan solat dengan istiftah. Terpulang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai taratu pun dah okey kan? Kalau nak pendek ataupun nak tambah lagi, kita ambil yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian ingat, setiap kali sebelum mula solat, sebelum baca Fatihah, baca apa dulu? Isti'adzah ataupun at-ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh top up min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kan? Barulah kita baca Al-Fatihah. Mula dengan basmalah,
Baca Al-Fatihah. Lepas tu faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalian nak baca apa-apa daripada Al-Quran yang mudah, bacalah. So sebahagian orang dia nak sembahyang taubat, dia ada bacaan khusus. Tak juga. Baca mana-mana yang mudah. Kalau kita rasa wal asr inna a'tayna li ila fi quraish mudah, ya baca. Begitu juga yang berlaku pada rakaat yang kedua. Angkat je takbir daripada sujud, kita baca bismillah terus. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab dia apa tu? Penghafal Al-Quran tu, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dia bagi tahu sekurang-kurangnya sekali sebelum memulakan solat isti'adzah ni. So pada rakaat kedua terus sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pun kita baca sahaja apa-apa surah yang kita rasa mudah. Kemudian kita pun rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian bagi salam, tahiyat. Kemudian sebelum tahiyat ke time sujud tadi tu nak doa sungguh-sungguh, silakan buat. Cuma yang perlu kita buat dan perlu kita rasa adalah yakin Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebab bila kita dah buat, baru kita tahu. Sebab tu ada beza baca Quran macam ni kan. Baca macam ni dengan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ataupun dah sampai sini la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dia ada beza dengan orang yang #dan Al-Baqarah. Dia ada beza sangat lah. Wallahi. Sebab tu ada anjuran daripada guru-guru kami, dia kata janganlah baca Quran dengan syaitan. Dan dia panggil syaitan itu telefon kan. Dia panggil telefon tu adalah syaitan. So nak baca Quran, baca dengan Quran, dengan mushaf. Once baca dengan mushaf pula, jangan baca bunyikan. Dulu guru-guru kami juga mengajar kalau kita nak belajar baca kitab Arab tanpa baris, jangan baca senyap-senyap. Jangan. Bunyikan satu-satu. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baru kita tahu, ni nak sebut macam mana lah. Sebab kalau kita baca tak ada bunyi, kita langgar satu macam je. Perasan tak? Kalau orang baca Quran kat session bus ke, kat kedai makan ke contoh kan, tak buka suara, insya-Allah tajwid tak jaga punya. Makhraj huruf jangan cakap lah. Sifat huruf tak ambil pot dah. Macam tu je baca. Selak lagi. Benda dah bagus. Tapi yang terbaiknya, maksudnya kita cuba feel. Baca dengan ada usaha. Selak-selak ni semua usaha. Berbeza dengan kita swap ni. Bukan kata baca Quran pakai handphone tak bagus. Kalau ia merupakan benda yang mudah untuk kita, tapi nak bagi tahu kalau ada usaha yang lebih keras, tengok lepas tu dah habis kita cium, kita sayang Quran kita kan, walaupun bukan sunnah lah, tapi kalau kita cium, kita sayang dia, semua tu akan bawa impact yang berbeza lah. Ada tak Syah baca Quran pakai handphone, cium telefon? Tak pernah aku. Kalau orang tengok, dia mesti cium gambar makwa dia ni, gambar pakwa dia ni, subhanallah. Tak ada. Tapi kalau kita cium Quran, orang dah tahu dia baru habis baca Quran. So tak adalah isu yang besar sangat. Baik, sebagai penutup, Al-Imam An-Nawawi berkata, hendaklah orang-orang yang bertaubat, kalau betul-betul dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah apa dia buat itu? Menggantikan teman-temannya. Ini poin utama Imam Nawawi kata. Kalau siapa betul-betul rasa nak meninggalkan kemaksiatan, first kali selepas dia dah ambil wuduk ni, dah semayang, dah apa-apa semua, terus berazam dia nak kena tukar teman-teman dia, gantikan teman-temannya dengan teman yang baik, soleh, berilmu, ahli ibadah, wara' dan orang yang meneladani mereka tadi. Kalau kita tahu kawan aku ni bukan wara' mana pun, bukan soleh mana pun kawan aku ni, tapi kita tahu dia sedang meneladani geng-geng yang soleh, geng-geng yang wara', geng-geng yang berilmu, so kita pun mulazamahlah dengan dia dan hendaklah dia mengambil manfaat daripada mereka. Sebab tu Al-Imam Syafi'i dalam senandungnya sebagai penutup pada tazkirah pada malam ini, dia pernah sebut uhibbus salihina walastu minhum. Pernah dengar tak? Aku mencintai orang soleh walaupun bukanlah aku di kalangan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat daripada mereka. Kan? Kalau orang mukmin menjelang hari kiamat, dia boleh bagi syafaat dekat teman-teman dia, betul? Sebab tu kita dalam hidup ni, kita nak kena cari kawan-kawan yang baik. Kalau kita tahu kawan-kawan kita tu mulut jahat, suka prasangka, suka cakap belakang, tinggalkan. Bukan bererti benci kawan kita, benci sikap dia.
Kalau kita betul-betul sayang kawan kita, kita benci sikap dia, kita betulkan dia. Tapi dalam erti yang sama, masa yang sama, bukan terus bagi nasihat tanpa ilmu. Sebab tu kita juga once nak bagi nasihat dekat orang, kena ada. Macam mana nak dapat ilmu? Kena berteman dengan orang berilmu, kena berteman dengan guru yang berilmu, menuntut dengan guru yang berilmu. Maka pada ketika itu kita boleh nak sampaikan nasihat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Apa lagi kata Imam Syafi'i tadi? Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku sangat membenci orang-orang yang bahan perniagaannya adalah kemaksiatan. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Allah, dia kata apa? Aku benci sangat geng-geng yang barang niaga dia ni penuh dengan kemaksiatan. Bukan barang niaga tu kemaksiatan, tapi maksiat, amal keburukan itu macam barang dagangan. Dia pergi mana-mana dia hurung sungguh-sungguh, bawa sungguh-sungguh. Walau kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun aku dan dia ni masing-masing duk bawa bahan maksiat yang sama. Faham tak ini? Betul, kita tak suka orang buat salah, tapi sebenarnya kita sendiri pun pelaku maksiat. Allahu Akbar. Ini cara-cara kita nak lembutkan hati kita kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah. Dan Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan tazkirah pada malam ini. Semoga Ramadan yang sedang kita lalui ini berakhir dengan diampunkan dosa-dosa kita keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Tuhanku Allah, jadikanlah kami orang-orang yang terbebas, orang-orang yang terlepas daripada menjadi penghuni-penghuni neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.